wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya baru nak recording, sorry Sekejap, belum lepas lagi, sekejap. Alhamdulillah. Okay, so awak ada tolak actually tolak 4, saya masuk 2 ni, sekejap saya live dulu. Awak ada 25 tolak, okay, ada 24 orang. Okay, boleh mula. Cikgu tak on mic Aisyah, boleh mula? Boleh mula. Okay. Okay, untuk ulang kembali apa yang awak dah belajar semalam. So, kita buat simple je. Okay, so ini apa yang kita belajar semalam. Macam mana degupan jantung, pengepaman jantung berlaku. So, ini dia punya apa yang berlaku. So, boleh kita padankan tak? Yang nombor 1 ni apa yang berlaku dekat nombor 1? Apa yang berlaku kat nombor 1? Nodus sinoatrium menjana impuls elektrik. Okey. So, nodus sinoatrium menjana impuls elektrik. So, yang pertama ke sini. Okey, next. Saya nak Adam. Adam boleh? Yang nombor 2. Nombor 2 apa yang terjadi? Akmal lah, salah. Wazif, Wazif boleh jawab yang nombor 2? Impuls elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventrikel. So yang kedua apa yang berlaku ialah impuls elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Okey, lepas tu nombor 3. Nombor 3 apa yang terjadi? Impuls elektrik sampai ke... Okey, apa Afwan? Impuls elektrik sampai ke nodus atrium ventricle. Impuls elektrik merebak sehingga berkasis dan gentian Purkinje sehingga ke apex jantung. Okey, last sekali. Adib. Impuls elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventrikel. Akibatnya ventrikel mengecut dan Untuk mengepam darah keluar ke paru dan badan. Okey, so itu yang berlaku semalam lah. Macam mana pengepaman darah jantung boleh berlaku. Okey, lepas tu apa bunyi jantung kita semalam? Bukan semalam. Apa bunyi jantung? Loop. Okey. So itu apa yang kita belajar semalam. Now. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar pasal now bila kita ada belajar pasal jenis sel darah kan. Okey, ada berapa jenis dalam darah ada berapa komponen? 3. Okey, apa 3 tu? Sel darah putih, sel darah merah, plasma darah. Okey,
Okey, lepas tu dalam kita punya sel darah, kan kita ada sel darah merah, sel darah putih. Lepas tu ada lagi satu. Ada satu bahagian tu yang berfungsi untuk pembekuan darah. Apa dia? Platelet. Platelet. Okey. Bila jari kita terluka, selalu kalau awak luka kat tangan awak, apa jadi? Apa yang akan keluar? Darah. Okey, darah. Lepas tu darah tu akan terus mengalir je tak? Tidak. Tidak. Okey, apa jadi? Dia macam mana dia berhenti? Dia bergumpal lalu berhenti. Yes, okey. Now, kenapa darah tu kena membeku? Apa jadi kalau darah tu tak membeku? Dia akan kehilangan darah. Mati. Yes, awak akan kehilangan darah banyak, awak akan mati. Mati aja. Okey, now, so hari ini kita akan belajar pasal mekanisme pembekuan darah. So awak akan belajar mewajarkan keperluan mekanisme pembekuan darah. Awak akan memerihalkan isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah macam trombosis, embolisma dan hemofilia. Macam apa yang saya suruh awak belajar semalam lah, awak baca semalam. Okay, so itu adalah tentang mekanisme pembekuan darah. So pembekuan darah ni adalah melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan berlebihan. So kita nak halang pendarahan berlebihan tu. Darah ni fungsi dia apa? Angkut oksigen ke Angkut seluruh oksigen badan. ke seluruh badan. Lagi selain angkut oksigen, Nutrien. nutrien. Lagi? Apa lagi satu? Bahan buangan. Apa Yes, untuk mengeluarkan bahan buangan. So kalau kita tak ada darah ni, apa jadi kat kita? Mati. Innalillah. Badan kita sebelum innalillah tu badan kita akan tak dapat nutrien yang cukup dan kita tak dapat oksigen yang cukup dan bahan buangan kita pun tak boleh dibuangkan. Taklah terus mati. Okay, so dekat situlah kenapa pembekuan darah ni perlu dilakukan. So macam mana pembekuan darah ni boleh berlaku? So macam ni. Okay, tapi saya akan tunjukkan video. Okay, so saya akan tunjukkan video macam mana berlakunya. Okay, sekejap Okay, so Do you remember tripping over as a kid and cutting your knee, and then magically the bleeding suddenly stops? siapa ingat lagi masa kecil-kecil kita jatuh lepas tu awak punya lutut pun terluka dan akan menghasilkan darah yang akan keluarkan darah kan? Or have you ever wondered why this happens? Our body is very clever and produces substances to seal off the open wound. In this video, we are going to look at how and why blood clots. Clotting prevents us from bleeding to death and also protects us from Okay, so macam dia cakap, apa ni? Pembekuan darah tu menghalang kita daripada mati lah, daripada kematian. Macam awak cakap tadi, boleh mati. Lepas tu dia juga nasty menghalang disease-causing organisms called pathogens. bila luka awak tu terbuka, awak akan senang terdedah kepada patogen. Patogen ni benda-benda yang boleh menyebabkan awak demam, boleh menyebabkan awak sakit lah. Dan bakteria kan, kalau kena jangkitan kuman, apa jadi dekat awak? Sakit kan. Okay, so ada macam-macam penyakit yang boleh disebabkan bakteria. So bakteria tu boleh masuk melalui kita punya luka yang terbuka lah. So itu adalah salah satu sebab lagi kenapa kita memerlukan pembekuan darah tu. Entering our body. When we injure ourselves, we can damage the blood vessels just below our skin.
This can cause blood. Okay. So ni dia tunjuk. Okay, macam mana bila luka kita punya kulit tu terbuka kan. Terbuka, so dekat situ kita punya darah akan mula keluar lah. Okay. Lepas tu Blood to either leak into our tissue and form a bruise, or if the skin is broken, to openly bleed. So ini apa yang terjadi kalau awak luka awak tu tak terbuka sepenuhnya. Luka tu dia dekat dalam je dia terluka. So darah tu akan berkumpul bawah kulit awak. So dia jadi lebam. Okay, so lebam tu adalah luka yang dia tak terbuka sepenuhnya. So darah tu tak keluar. Luka tu tak terdedah kepada persekitaran lah. So yang dalam macam ni pula ialah luka yang mana darah tu terkeluar daripada badan awak. To prevent these horrible things happening, blood clotting occurs. So let's have a look at how this happens. Starting with platelets. These are tiny cell fragments that float around in our blood. When a blood vessel is damaged, collagen is exposed. This collagen exposure attracts platelets to the injured area. The platelets then stick together to form a plug. They've quickly built a barrier that stops us from losing too much blood. However, this platelet plug isn't that strong, so it needs to be made stronger. A protein called fibrin does exactly that. In our blood, there are soluble fibrinogen proteins. At a wound, these soluble fibrinogen proteins are exposed to outside chemicals that aren't normally found in blood vessels. Like with the collagen and platelets, this exposure causes the fibrinogen proteins to turn into sticky fibrin fibers. The fibrin fibers form a mesh, holding all the platelets together and making a much stronger clot. More platelets, red blood cells, and other components in our blood all get stuck to the mesh, making it even stronger. This clot stops more blood escaping the body and also prevents nasty pathogens entering our body from the outside. The clot develops into a scab, which protects the wound as it heals, and new layers of skin form underneath. So really, all a scab is just platelets trapped in the fibrin mesh. It is like putting a plug in a sink. When the new skin is fully formed, the scab will fall off, revealing the lovely brand new skin underneath. A final thing to note, remember that I said the exposure to the collagen causes the platelets to stick together, and the platelets then stick So, together to faham tak macam mana dia berlaku? Okay. So let's have a look at how this happens. Okay, so saya terangkan balik macam mana dia Starting with berlaku. platelets. Okay, These kita are ada tiny- platelet. Okay, platelet ni adalah salah satu daripada kita punya komponen darah kan. So platelet ni dia akan Cell tergumpal fragments dekat that float around in our luka blood. tadi. The platelets then Okay, bila platelet ni tergumpal, lepas tu sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif lah. So bila dia berkumpul kat sini, ada bahan dia akan membentuk bahan pengaktif iaitu thrombokinesis. So thrombokinesis ni dengan bantuan ada iron, kalsium, vitamin K, dia akan menukarkan prothrombin kepada thrombin. So apa dia thrombin tu? So thrombin tu adalah protein plasma aktif yang bertindak sebagai enzim. So dia akan memangkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. So apa maksud pemangkin? Tak balas. Apa dia? Adib? Penggalak. Penggalak. Okey. So thrombin ni tadi dia memangkinkan penukaran fibrinogen ni kepada fibrin. So apa fungsi fibrin? Okey, kita tengok seterusnya tadi. and stick together to form a plug. They've quickly built a barrier that stops us from So bila losing dia too much berkumpul blood. kat sini, However, this plate okey, so luka ni tadi dia tak cukup kuat untuk, walaupun dia dah berkumpul kat sini, platelet tu walaupun dia ejen pembekuan tapi dia tak cukup kuat untuk menghalang luka tu daripada terus dekat situlah. Daripada terus menahan kerosakan tadi. So kita perlukan sesuatu yang lebih kuat. Dekat situlah kita perlu menghasilkan fibrin ni. So fibrin ni dia adalah sejenis gentian protein yang berupa berbenang. So dia macam benang-benang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit. So kita nak jerat semua luka-luka. Kita nak jerat semua sel darah merah ni tadi
Dan untuk menghalang luka tu, kita nak halang daripada kehilangan darah lah, daripada segala sel darah kita tu terus berkumpul. So kita fibrinogen protein tu akan terus berkumpul kat situ dan membentuk bila dia terdedah, dia akan membentuk fibrin yang memang akan mencantum semua luka-luka tu menjadi struktur yang cukup kuat lah untuk menghalang darah tu daripada keluar. So kalau awak perasan, luka awak makin lama, nanti lama-lama jadi apa? Kalau awak luka, nanti atas tu awak akan nampak macam mana? Keruping kan? Okay, sebelum keruping tu perasan tak macam ada putih-putih macam tu kan? Betul tak? Sebelum dia betul-betul kering tu, luka tu macam ada putih-putih macam tu kan? Kan? Okay. So itu tak tahu, tak pernah luka ke? Oh, tak ingat, dah lama tak luka. Okay. Okay, so itulah yang berlaku. Kita nak menghalang pembekuan darah ni adalah untuk menghalang fibrin ni, kita nak menghalang kehilangan darah tu tadi. So macam dia cakap tadi, luka pula. Kita punya scars tu, kita punya macam awak kata keruping tu tadi adalah sel darah merah yang berkumpul disebabkan fibrin tu tadi. So bila dia dah kering, nanti dia akan terkopik sendirilah. Okay, so itu adalah mekanisme pembekuan darah. Now, semalam saya dah suruh awak baca dulu pasal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah kan. 3 penyakit tadi, hemofilia, trombosis dan embolisma. So, saya nak bahagikan awak kepada beberapa kumpulan. Kita ada 30 orang. 30 orang, okey. 30 orang tolak saya dengan Teacher Madiana ada tolak 3. Saya 27 bagi 3. 9 orang, okey. So, satu kumpulan 9 orang kan? Okay, now. Emilia, saya akan bagi kau pada 3 kumpulan. So 3 kumpulan ni akan saya bagi masa 10 minit untuk keluarkan je apa je yang awak tahu pasal penyakit yang ada ni, penyakit awak yang terpilih. So lepas tu kita akan bincang sama-sama, boleh? So kita mulakan dengan 1, Emilia, Amirul Hazli, Faiz Hakimi, Hong Jingyi, Hao Yun, Mahzijing dengan Mazrin dan Meha akan buat pasal hemofilia. Okay, so jap. Okay, sorry. Okay, sekejap tak nak nanti dengan awak. Okay, next. Sampai Meha kan tadi? Okay, lepas tu Muhammad Aiman Zakwan, Aiman Hakimi, Afwan, Aiman Aiman Fazli, okay, sorry. Aiman Zakwan, Aiman Hakimi, Muhammad Afwan, Aiman Fazli, Muhammad Akmal Wazif, Akmal Wakif, Farhan, ada 2 Farhan. Okay, 2 Farhan, Muhammad Hafiz dan Nabil Syahmi akan bincangkan pasal trombosis.
Okay, lepas tu Nur Fazlina, Nur Hidayah, Nur Ain Syafiqah, Nurul Alia, Nurul Hazika, Syahzan, Tanjiamin akan bincangkan pasal embolisma. So, saya dah bagi Zembot tadi. Okay, so masing-masing boleh masuk dekat grup masing-masing dan keluarkan je apa yang awak tahu tentang penyakit tu. Saya suruh awak baca semalam kan. So, apa yang awak tahu pasal penyakit tu? Okay, saya bagi masa 10 minit lah. So 9.40 kita apa balik. Okay?
Tak apa, tak boleh masuk. Nanti saya minta awak yang jawab soalan. Okay, cukup 10 minit. Okay, now. Sekejap
Saya tunjukkan apa yang awak dah hasilkan. Okey. So, grup pertama, hemofilia. Okey, ada siapa-siapa nak siapa wakil nak bentangkan apa dia hemofilia? Ada? Siapa tadi? Ada tak? Okeylah. Okey. So, saya rasa awak fahamlah kan hemofilia ni apa? Hemofilia ni adalah satu penyakit keturunan yang berkaitan dengan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Okey. So, soalan saya, kalau dia faktor keturunan kan, macam mana kita nak halang benda ni dah berlaku? Boleh tak fikirkan macam mana kita nak halang benda ni daripada berlaku kalau dia adalah penyakit keturunan? Bulan siapa ni? Afwan, ni kumpulan awak kan? Jangan kahwin dengan orang yang jangan kahwin dengan orang ada penyakit hemofilia. Okey, secara apanya macam tu lah. So kita hemofilia ni adalah satu penyakit keturunan yang memang berlaku dalam keturunan keturunan diraja England tau. So sebabkan dia orang selalu sangat berkahwin sama saudara, so penyakit ni tak boleh nak dibuang. So dia orang sentiasa, kenapa dia orang selalu, kalau awak baca sejarah dia, kebanyakan keturunan dia selalu mati awal. Kan, dia mangkat awal. So itu disebabkan oleh penyakit ni lah. So umur kecil-kecil, luka sikit je, terus meninggal, berlaku pendarahan yang terlalu teruk. So macam mana kita nak halang dia, hemofilia ni adalah bila mana kita elakkanlah berkahwin dengan orang yang ada keturunan yang sama. Contoh kita tahu kita ada penyakit dalam keturunan kita ada penyakit tu, so kita elakkan daripada berkahwin dengan orang yang juga ada keturunan penyakit tu, so that benda tu tak berterusan lah, tak memungkinkan awak mempunyai penyakit tu juga. Okay, so itu tentang hemofilia. So gejala yang ditunjukkan adalah seperti pendarahan berpanjangan. Okay, betul? Dia pendarahan berpanjangan. So awak terluka sikit je pun awak boleh menyebabkan kematian sebab darah awak tak boleh beku. Darah awak tu tak mahu beku, dia terus mengalir je. So bila mengalir terlalu banyak apa jadi? Apa jadi? Kehilangan banyak darah. Kehilangan banyak darah. Okey, tu. So itu tentang hemofilia lah. So nanti saya share nota ni kan. Okay, next kita ada trombosis. Amboi, masih edit. Okay, trombosis. Siapa dia? Siapa? Ahli kumpulan siapa ni? Okay. Ada yang nak bentangkan? Sebab kita tak ada masa. Saya. Oh, Afwan trombosis Trombosis menyebabkan domain arteri menjadi sempit. Trombosis berlaku akibat kerosakan dalam saluran darah atau pengaliran darah terlalu perlahan sehingga menyebabkan faktor pembekuan kumpul. Darah yang bertekanan dan laju tinggi mungkin menyebabkan trombos lekang dan bergerak bersama aliran darah membentuk embolus. Sebahagian besar trombosis arteri disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Trombosis boleh menyebabkan komplikasi yang teruk ke organ seperti otak, paru-paru, jantung. Penyumbatan pada arteri koronari boleh menyebabkan serangan jantung dan penyumbatan pada arteri karotid boleh menyebabkan stroke.
Terima kasih. Okey, terima kasih. So, soalan saya, atherosclerosis tu apa? Siapa yang tulis tu? Atherosclerosis tu apa? Siapa yang tulis? Okay, siapa tahu atherosclerosis ni apa? Yes, penyakit tumpukan kolesterol. Dia bila mana macam yang dikata adalah sebahagian besar daripada bila keping darah atau trombosit tu sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab atherosclerosis. So bila ada plak, contoh ada lemak yang melekat dekat awak punya salur darah tu pecah, dia menyebabkan atherosclerosis tu di mana darah beku tu apa ni? Dia akan berlaku penyumbatan lah dekat awak punya pembuluh darah tu sebab berlakunya darah beku kat situ. Okay. So macam awak boleh baca dekat buku awak, so trombosis ni boleh berlaku bila awak duduk terlalu lama. So macam mana kita nak elakkan kalau duduk terlalu lama boleh menyebabkan trombosis ni, macam mana awak nak elakkan benda ni? Kena tukar-tukar kedudukan lah. Yes, kena tukar-tukar kedudukan. Jangan duduk terlalu lama. Macam saya faham ada kerja sekolah banyak kan, so awak duduk lama sangat daripada satu masa kan. Tapi cuba untuk bergerak sentiasa. Untuk pergilah gerak, pergi ambil angin ke apa ke kan. So jangan duduk je terlalu lama sebab ia boleh mengakibatkan trombosis ni. So trombosis ni boleh menyebabkan macam-macam lah, okay. Macam kawan awak kata tadi, boleh menyebabkan serangan jantung semua, penyumbatan arteri, boleh menyebabkan stroke. So dia sangat bahayalah. Okay, so next kita cerita pasal embolisma. So embolisma ni kemudian siapa? So jangan buat homework, tak buat homework. Tapi jangan duduk terlalu lama je. Nanti kan cikgu kata saya ajar awak jangan buat homework. Okey, kumpulan jerung merah roll. Siapa ahlinya? Siapa? Syazan. Nabil kumpulan ni ke Nabil? Tak Tak. Okey. Siapa punya kumpulan ni? Cepat. Cepat. Tak ada yang nak ni, tak ada yang nak mengapakan diri. Girls. Mic tak function. Okey lah. Okay. So embolisma. Okay, so embolisma ni adalah apabila darah beku diangkut oleh aliran darah, apabila darah beku diangkut oleh aliran darah. So darah beku ni yang kita kenali sebagai embolus. So kalau embolus ni tersekat dalam salur darah yang terlalu kecil, aliran darah akan terhenti. So macam contoh capillary ke, dia capillary tu kan terlalu kecil. So kalau contoh benda besar lalu dekat dia, nanti dia terperangkap lah kan. Okay, so macam kawan awak kata gumpalan darah dalam salur darah. So gumpalan darah tu dia bergumpal kan dalam salur darah. Okay, so ada risiko untuk kematian tisu. Okay, menyebabkan sekatan fungsi atau kegagalan fungsi organ. So apa kawan awak kata gejala dia? Gejala dia ialah batuk darah, sesak nafas, tekanan darah menjadi rendah, penampilan biru atau bibir menjadi pucat. Okay, so kenapa kita jadi pucat biru semua ni? Kenapa? Apa jadi? Selalu kita pucat ni sebab apa? Kurang oksigen.
Yes, pandai. Okay, so kurang oksigen dalam darah menyebabkan kita mudah nampak macam biru lah, pucat lah kan bahasa pasar dia. So kita nampak pucat. Jadi embolisma ni macam mana kita nak elakkan? So pencegahan umumnya ialah dah tak lama. Pencegahan umumnya ialah berhenti merokok, diet seimbang dan bersenam. So penting kita kiranya untuk mengelakkan pembekuan darah ni selalunya berlaku tak kira lah trombus ataupun embolisma kan, sebab dua-dua ni tentang pembentukan darah beku kan. So trombus apa yang membezakan trombosis dengan embolis? Beza dua ni. Embolis dia dah bentuk apa? Gumpalan besar. Kalau embolisma? Apa beza kedua ni? Okey. Trombosis ni dia berlaku dekat salur darah. Salur darah tu yang membengkak sebab pembekuan darah tu berlaku bila contoh kita punya macam tadi contoh ada plak darah kan. So plak tu pecah. Macam ada lemak terkumpul macam tu kan. So pecah menyebabkan pembekuan darah berlaku kat situ. So bila pembekuan darah berlaku, salur darah tu yang menjadi tebal. Okay, so pembekuan trombosis ni dia tak bergerak. Dia duduk stay kat situ tapi dia menyempitkan kita punya saluran arteri tu. Berbeza dengan embolisma. Embolisma ni pula adalah darah yang bergerak, darah beku yang bergerak. So dia macam time bomb yang bila-bila masa kalau dia salah tempat je dia lalu dia boleh menyebabkan awak tersumbat lah awak punya salur darah tu kan sebab dia boleh bergerak. So macam awak boleh baca kalau dia tersekat dekat tempat yang terlalu kecil, so aliran darah tu akan terus terhenti. So kalau contoh dia lalu satu kapilari yang contoh penting tapi awak ni kan, tapi benda tu menyekat. Jadinya tempat tu tak boleh terima darah. Jadi menyebabkan berlakulah simptom-simptom yang kawan awak dah nyatakan tu kan. Tekanan darah jadi rendah sebab darah tak sampai pun kat situ kan. Okay, so tu adalah yang membezakan antara trombosis dan embolisma. So macam hemofilia tadi is a completely different things lah. Sebab dia adalah di mana darah awak tak boleh nak berhenti langsung. So awak tak boleh luka. Awak kena pastikan seumur hidup awak tu awak tak boleh luka langsung sebab tak ada cara untuk halang. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin kita ada cara lah. Tapi hemofilia ni satu penyakit yang agak rare jugalah sekarang. Kita jarang jumpa lah. Okay. So itulah apa yang kita belajar hari ni. So tadi apa dia faktor pembekuan darah? Apa yang permulaan untuk pembekuan darah tadi? Bila luka je apa yang akan menyerang dulu tempat tu? Apa dia? Platelet. Okay, so apa platelet buat? Bergumpal dengan darah. Okay, so dia bergumpal dekat mana? Dalam darah? Kat luka. Bergumpal dekat tempat Kat yang luka. Kalau platelet bergumpal dalam darah jadi apa? Jadi penyakit apa? mati. Embolisma. Okay. So lepas tu kita ada kita ada protein plasma yang tak larut iaitu protrombin. So protrombin ni fungsinya apa? Protrombin ni akan bertukar jadi trombin. Dia akan jadi trombin. Okay. So trombin tu akan, apa fungsi trombin ni tadi? Plasma aktif yang nak balas seperti enzim. Apa dia? Okay, dia bertindak balas seperti enzim. So fungsi dia untuk apa? Dia jadi? Yes, dia memangkinkan penukaran fibronogen. Okay. Lepas tu bila fibrin tu dah terhasil apa jadi? Dia mengikat. Okay, dia mengikat. Okay, dia membentuk jaringan. Okay. Okay. Okay, so ini kalau awak nak nampak bersih animenya, siapa pernah tengok cerita Cell at Work?
Tak pernah. Tak pernah? Okay, siapa yang layan anime tu boleh layan Cell at Works tu. Cell at Works ni ada satu episod yang memang menerangkan sepenuhnya tentang pembekuan darah ni. Tapi nanti kalau saya jumpa, saya share kat awak. Okay? Okay, so itulah apa yang kita belajar hari ni. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua. Teacher ni, mute. Cikgu mute. Teacher mute. Teacher mute ke teacher cakap dengan kita ke tak? Okay, siapa yang dah, penat je cakap. Siapa yang dah, korang tekan full kat tepi tu. And then, pasal tadi Cikgu Aisyah ada cakap pasal royalties Britain kan, British kan, England. So sebenarnya memang cerita tu betul. Tapi saya tak tahu, korang tak layan kot macam saya dah tua ni, saya layan lah. Ada cerita The Crown, cerita royalties tu memang dia cerita pasal ada satu scene tu, ada satu episod dia cerita memang betul dia memang kahwin dengan saudara-saudara. So penyakit genetik dia orang tu bukan je hemofilia tau. Dia orang ada penyakit macam gene pool dia jadi kecil tau sebab dia kahwin dengan saudara saja kan. So gene pool dia jadi kecil. So dia banyak ada penyakit yang macam jadi slow learner, dia macam penyakit genetik lain tu banyak. And then satu lagi nak kata 5 sebab saya baru ajar. Kita gunakan British punya salah silah Salah silah keluarga tu kita panggil dia sebagai pedigree. Gambar raja pedigree. Gambar raja pedigree ni macam salah silah penyakit. So kita boleh tahu siapa yang ada hemofilia, siapa tak ada. So basically dia ada satu susunan tu yang sangat cantik. So maksudnya macam Cikgu Aisyah cakap sekarang kita dah tak ada hemofilia sebab diorang dah study kan daripada keturunan tu banyak sangat yang sakit. So basically diorang senang kata yang recently macam siapa nak kahwin dulu dengan kerajaan dengan royalties tu diorang kena make sure diorang tak ada penyakit genetik. So maksudnya diorang kena buat background check dekat genetik dia, make sure diorang tak ada penyakit genetik. So basically sekarang rasa dah tak ada dah. Tapi diorang punya history tu kita belajar dalam sejarah. Maksudnya sebenarnya penyakit genetik ni kita boleh elakkan melalui kalaulah sebelum awak serahkan hati, jiwa dan raga, tanya dulu. Awak ada penyakit tak? Contoh paling senang adalah thalassemia. You guys tak buat kot. Sepatutnya diorang ada buat tau thalassemia tingkatan 4. Thalassemia ni adalah penyakit yang dia punya sel darah merah dia kurang bawa oksigen, tak bawa oksigen. So thalassemia ada 2, satu major, satu minor. Lepas tu Yang macam sickle cell. So kenapa kita Malaysia kita join, maksudnya KPM join dengan KPM. Maksudnya macam mana cakap, nurse, doktor biasanya, tapi sebabkan zaman COVID ni tak ada, tingkatan 4 biasanya diorang akan buat thalassemia. Saya tak tahu Aisyah sempat ke tak. Dulu diorang ada buat satu baru tau, tingkatan 4 je kena buat thalassemia check. Tak ada Aisyah? Tak ada. Tak ada. So recently sekarang KPM kita join dengan KKM kesihatan, dia join dengan KPM. Diorang dah buat rules umur 16 tahun semua buat check. Kenapa diorang buat macam tu? Senang nak kahwin. Sebab peratus yang kena penyakit genetik tu maksudnya macam mana? Orang yang ada thalassemia kat Malaysia ni dah ramai. So basically sebab tu kita kena tahu pasal genetik. So maksudnya lagi sekali saya ulang, kalaulah korang sebelum serahkan jiwa dan raga, kalau you guys adalah thalassemia minor iaitu pembawa, tanya dulu. Kalau tak, nanti korang dapat anak thalassemia major. Yang tu kita cerita lain. Cara paling senangnya dalam Islam selalu kita kata jangan kahwin dengan saudara. So elakkanlah saudara tu. Yes. Pernah tak? Kita nak bagi besar genetik tu, jangan kahwin dengan saudara. So kita sebab nak elak. Tu macam selalu kata kalau kahwin campur tak nak lagi pandai. Sebab kita besarkan genetik pool kita tu. Yeah. Ya betul. Bolehlah terus berangan. Jangan kahwin, janganlah. Allah. Alright. So sekarang itu lepas sahaja. dia dulu. Kan manalah jodoh ni rahsia Allah tak. Kita tak boleh nak komen lebih. Okay, so